PH sebagai en blok 92 kerusi kena duduk sebagai satu blok. Dia jemput tak boleh bagi amanah 11 kerusi, DAP 42 kerusi tak boleh ya. DAP, amanah dan PH kena sebagai satu blok untuk menyelamatkan negara ni. Kita dah ada 92 blok ini, blok yang terbesar ya. Dan konsep Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah akomodatif. Dalam PC yang pertama, dia beri bayangan Tan Sri Muhyiddin pun boleh kerjasama dengan dia. Ya, bukan dia nak mengenepikan Tan Sri Muhyiddin. Tetapi konsep asasnya adalah mengembalikan kerajaan kepada mandat rakyat dengan tonggak utama PH 92 kerusi. Tun Dr. Mahathir nak datang pun tak ada masalah. Tetapi janganlah orang kecil duduk atas belakang parti besar, lepas tu dia tonggang. Macam Mulalidi naik belakang naga, dia perintah naga. Tak kenalah macam tu. Ya. Itu yang jadi tak stabil ya, tidak natural, tidak semula jadi ya. Kalau yang anchor ini, tonggak ini menjadi tonggak yang sebenar, yang lain-lain datang menggenapkan yang tonggak ini, so itu adalah satu asas binaan yang betul dan kuat. Ya. Bangunan pun macam tu. Piling utama tu mesti tiang besi yang kuat sekali. Kemudian nak tambah veranda, nak tambah serambi, nak tambah tangga, tak ada masalah. Ya. Bangunan utama mesti besi yang paling kuat. Jadi yang paling kuat adalah PH 92 kerusi. Tan Sri Muhyiddin kena kembalikan kerajaan tu pada PH. Ini moral, ini akhlak, ini agama. Doa apa kalau kita curi hak orang lain? Macam mana nak terima doa kita? Ya, Perdana Menteri doa, COVID kurang. Tiba-tiba COVID naik. Pasal dia curi hak rakyat Malaysia. Kalau kita curi hak satu orang, itu sudah berdosa. Curi hak rakyat. Rakyat dah beri mandat pada PH. Kamu pergi curi. Ini berapa ribu kali dosa. Jadi keberkatan itu tidak ada. Jadi Tan Sri Muhyiddin, dia kena ingat balik. Ayah dia ulama. Beri balik hak ini kepada PH. Barulah dia lepas akhirat esok. Kalau tidak, akhirat esok masuk kubur, susah dia. Ya? Ini bukan kata saya, ini kata Al-Quran. Kerana kita mencuri hak orang lain. Dan pas duduk bising masalah, kalau curi kena hukum hudud. Kena potong tangan. Curi kerajaan, nak potong apa? Jadi, tak boleh tak potong langsung. Ya? Jadi, berikan balik mandat tu kepada PH, Anwar Ibrahim sebagai pengurusi, dan kita consolidate semua pihak, insya-Allah negara kita akan maju, dan insya-Allah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, saya yakin dia sepenuhnya amanah dalam tugas baginda, dan sangat teliti, sangat berhati-hati, dan sangat fair dan adil dan saksama, dan tidak membelakangkan proses demokrasi berparlimen. Dengan susunan-susunan yang sedia ada, diberikan peluang untuk disusun semula sahaja ya, dan kembali kepada susunan yang asal dengan asas-asas yang kuat, dan dikonsolidatkan dengan semua elemen-elemen, negara kita boleh melangkah dalam mengukuhkan ekonomi dan kepentingan kewajikan rakyat dengan tidak lagi terlalu berpolitiking atas kepentingan label parti masing-masing. Baik Datuk, ini mungkin soalan saya terakhir lah, tentang untuk kita punya dialog hari ini, untuk sesi yang pertama ni. Kita ada peluang untuk mempunyai sebuah kerajaan yang kukuh dengan mandat rakyat, dengan sokongan rakyat yang jelas berdasarkan kepada PRU yang lepas. Walaupun di tengahnya kita telah dikhianati, namun kita sekarang ini kita mempunyai peluang untuk kita mempunyai kerajaan yang kukuh. Jadi balik-balik untuk kita mempunyai kerucut bukan hanya sekadar untuk kita berpolitik dalam memang tidak sesuai untuk kita berpolitik dalam keadaan pandemik COVID-19, tetapi penyelesaian perlu dicari, kerajaan yang kukuh perlu diusahakan agar ujungnya nanti manfaat terbaik untuk rakyat dalam kita mencari penyelesaian kepada situasi yang berlaku hari ini. Seperti mana yang Datuk sebutkan tadi, rakyat sengsara, nak cari kerja pun susah, ada yang dapat kerja pun kena berhenti, yang sedia ada pun hari ini kalau kita lihat dulu PKP dan sekarang ini berulang kembali PKP di sesebuah negeri, kalau kita lihat di Selangor, Kuala Lumpur kembali berulang, dan pastinya rakyat semakin sengsara.
Jadi, tapi hari ini kita mempunyai peluang untuk mempunyai negara yang kukuh. Jadi, saya untuk yang terakhir itu untuk dapatkan sedikit mungkin wawasan Datuk lah. Kalau mungkin kita mempunyai peluang ini, mempunyai kerajaan yang kukuh, bagaimanakah bentuk ekonomi Malaysia yang kita boleh jangkakan? Ya, hari ini kalau kita lihat bukan hanya di Malaysia, malah di seluruh dunia mempunyai kesan ekonomi atas sebab-sebab pandemik. Jadi hari ini saya percaya dengan ketokohan yang mungkin ada di kalangan pimpinan kita, khususnya kalau kita lihat hari ini peluang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bagaimana juga kemampuan beliau untuk memacu ekonomi Malaysia ni untuk keluar dari pandemik COVID-19 dan memperkasa ekonomi Malaysia ini dan akhirnya memberi manfaat terbaik untuk keseluruhan rakyat. Silakan Datuk. Saya tak adalah formula saya sendiri ya. Saya bukan hebat dalam masalah ekonomi ya. Mungkin dari pengalaman yang lepas. Tapi pihak-pihak yang berkenaan tu dia kena kemukakanlah formula ekonomi yang dia rasa boleh membantu rakyat. Ya. Kerajaan kena keluarlah formula dia. Sekarang ni tak ada nampak lagi, adalah bantuan-bantuan dia, tapi itu hanya bantuan, tidak menggerakkan ekonomi negara secara berskala besar dan mencapai momentum mengatasi rintangan yang kita ada pada hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena bawa lah formula dia. Ya, macam mana dia nak tolong rakyat? Dari segi track record, dia ada track record yang baik. Dia ada hubungan dengan Qatar, dia ada hubungan dengan Turki, dia baik dengan negara China dan India, bukan macam dasar Tun Dr. Mahathir ya. Tun Dr. Mahathir dia gaduh dengan India, dia gaduh dengan China, dia gaduh dengan itu, dia gaduh dengan ini. Dan walaupun kita boleh ada pendirian kita bukan mesti bila nak baik dengan China kita kena ikut telunjuk dia macam kerajaan Muhyiddin sekarang. Tetapi kita kena ada strategi yang betul bagaimana kita nak berhubung dengan negara-negara ini, tetapi pada asasnya bila kita leverage ataupun meletakkan kepentingan kita bersama dengan negara-negara lain ini, kita sudah ada satu kelebihan. Negara ASEAN saja dari segi pertanian, sama ada Indonesia, sama ada Thailand, mereka sangat maju dari segi pertanian. Kalau kita ada hubungan yang baik dari segi pertanian dengan negara-negara ini pun kita sudah boleh maju. Dan kita tengok India sekarang ini dia menjadi antara negara pengeluar makanan untuk ekspor dengan masa yang singkat, drastik di peringkat dunia ya. Kita boleh belajar banyak dengan India. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada hubungan yang baik termasuk dengan Rusia. Rusia juga adalah satu kuasa ekonomi yang besar dan ada kemajuan teknologi yang tinggi. Kunci kemajuan kita pada hari ini adalah kemajuan teknologi telekomunikasi, bioteknologi, kemajuan dari segi teknologi digital yang lain seperti 5G, 3D dan lain-lain. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi ekonomi umat Islam saja di Malaysia ya. 7 bulan kerajaan Tan Sri Muhyiddin ya. Kita tak nampak apa-apa lagi. Walaupun dia kata kerajaan dia ni adalah kerajaan Melayu Islam. Tapi dari segi program ekonomi, tak ada apa faedah orang Melayu Islam secara konkret dapat lihat. Sedangkan tabung-tabung, dana-dana dalam institusi ekonomi orang Islam, termasuk Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam ke lain-lain, adalah begitu besar. Ya? Macam-macam program yang kita boleh lakukan kalau pemimpin ini ada wawasan dan kemampuan pengurusan ekonomi yang baik. Tetapi kita macam tersangkut. Ya? Ada budak miskin 100 orang nak balik rumah daripada universiti, bagi sikit. Ini bukan program ekonomi. Ini program kebajikan. Yang kita bincang ni program ekonomi, economic plan. Ya, welfare plan also bagus. Dia adalah untuk menampung ya. Tetapi bila ekonomi itu berkembang, rakyat sendiri boleh cari makan, dia boleh jaga kebajikan dia sendiri. Sekarang ni dia macam fakir miskin yang duduk minta bantuan dan ihsan. Jadi itu tidak betul. Kerana setiap resources
tenaga manusia ini, dia ada kapasiti dan potensi untuk dia sendiri mengembangkan kedudukan ekonomi dia bila negara mempunyai pelan ekonomi yang betul dan teratur. Jadi saya kira pihak-pihak betul babit lah yang kena mengemukakan formula itu. Bagaimana dia nak menangani masalah ekonomi yang dihadapi oleh rakyat jelata pada hari ini. Tetapi balik kepada kunci asal, bila kestabilan politik itu wujud dengan asas yang betul yang saya telah sebutkan, itu adalah antara kunci penting mengembalikan kemantapan dan kemakmuran ekonomi. Baik, Datuk.